Hmm. Cubaan suara 1, 2, 3. Dengar kan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang. Hello. Selamat malam. Okey. Alright, insyaAllah malam ni kita akan sambung ulang kaji matematik tingkatan 5 bab 4 tajuk cukai. Okay. Last week, saya dah masuk introduction untuk tajuk cukai ni, which is kita dah buat nota. Cikgu dah go through one subtopic one by one. And then kita dah buat juga beberapa soalan kertas 1 objektif, soalan 1 sampai 10. Hari ni kita sambung kertas objektif bagi habis. Lepas tu kalau habis lagi kita boleh masuk kertas 2 terus. Okay, subjektif. Alright. Sebelum kita mulakan, macam biasalah awak boleh get ready dengan buku nota, alat tulis, kalkulator, ajak kawan-kawan ke. Boleh. Go. Cepat sebelum kita mulakan. Cikgu baru je live daripada pukul 11 sampai pukul 12. 1 jam kita study. Okay, lepas tu dah boleh tidur dengan tenang. Alright. Sebelum kita mulakan, macam biasa kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ishrah alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Amin. Yang ni doa supaya tidak mudah lupa. Supaya apa yang awak belajar dengan saya ni ingat. InsyaAllah. Okay. Tutut. Okay. Alright. Ding ding ding. Sementara tunggu kawan-kawan awak masuk tu, jom kita recap sikit what we have in this topic. Salah. Okay ni. Alright. Cikgu record live TikTok ni send kat YouTube kan? Betul. Dekat YouTube saya. Nama Yana Fast Track juga. Sama macam TikTok ni. Alright, okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Matematik tingkatan 5, bab 4, tajuk percukaian. Okay, dalam tajuk cukai ni, apa yang awak belajar? In your syllabus, the first cukai yang awak belajar iaitu cukai pendapatan. Okay, apa yang cikgu bagi tahu kat sini secara apa yang cikgu explain hari ni more kepada calculation. Daripada segi nota, hukum-hukum, kalau tak banyak apa semua tu awak boleh baca sendirilah. Ada dekat buku teks awak. Okay, dia cerita detail kat situ. Cukai ni pasal apa? Kena banyak kita guna duit ni untuk apa? Kalau tak banyak, kena apa? Siapa yang kena banyak? Semua tu detail ada dalam buku teks awak. Okay, hari ni cikgu nak emphasize dekat part calculation sahaja. Alright? Okay, the first percukaian yang pertama iaitu cukai pendapatan. Cukai pendapatan ni yang kena bayar yang individu bekerja ataupun syarikat. Semua kena bayar ke? Tidak, dia ada syarat dia. Siapa yang lepas gaji sekian-sekian je kena bayar. Okay, yang syarat tu tengok kat buku teks. Okay, kita kena bayar kat siapa? Dekat LHDN. Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okay, cara nak kira cukai pendapatan ni, pengiraan dia tu detail sikit. Okay, first, awak kena tahu dulu pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai tu macam mana nak kira? Ni ada formula kat tepi ni cikgu tulis. Warna biru tu. Saya kecil sikit. Okay, pendapatan bercukai sama dengan jumlah pendapatan tahunan. Maksudnya gaji awak bulan-bulan tu darab 12. Dia jadilah pendapatan tahunan. Tu kalau awak seorang lah. Tapi kalau awak nak bayar cukai tu bersama pasangan, suami ataupun isteri, awak kena total up gaji dia dengan gaji awak. So dia jadilah jumlah pendapatan tahunan bersama. Okay, itu jumlah pendapatan. Lepas tu, tolak dengan pengecualian tunai. Pengecualian tunai tu apa? Pengecualian tunai tu iaitu
hadiah, derma ataupun sumbangan yang awak bagi dekat sesuatu institusi. Institusi apa yang terlibat, yang tak terlibat tu boleh tengok buku teks juga, dia akan dicerita. Okay. Lepas tu tolak lagi dengan pelepasan cukai. Pelepasan cukai tu yang mana pula? Pelepasan cukai tu yang termasuk dalam perbelanjaan untuk diri sendiri ataupun keluarga. Contohnya ni KWSP, perubatan, pendidikan, nak sambung belajar, nak kena beli laptop, nak beli buku, nak beli baju, tu semua tu termasuk dalam pelepasan cukai. Okay. Jumlah pendapatan, tolak pengecualian tunai, tolak pelepasan cukai. Dapatlah pendapatan bercukai. Okay. Pendapatan bercukai tu step pertama. Lepas kita dah dapat pendapatan bercukai, awak kena tengok pula cukai pendapatan. Macam mana nak tengok cukai pendapatan tu? Cukai pendapatan tu boleh rujuk dekat kadar cukai pendapatan. Tadi kan awak kira pendapatan bercukai first step tadi tu. Daripada jawapan yang pertama tu, tengok dekat jadual pendapatan bercukai. Ni macam ni. Jangan risau, yang ni tak perlu hafal. Yang ni dia akan bagi dekat kertas soalan. So dekat jadual ni, tengoklah tadi pendapatan bercukai awak berapa ribu. Contohlah RM55,000. RM55,000 dekat di kalangan nombor ni. So RM50,000 pertama awak kena bayar RM1,800. Selebihnya tu 14%. Kita tengok macam mana nak kira. Okay. Step kedua, tengok cukai, rujuk nota tadi. Step ketiga, tengok ada tak rebate cukai. Rebate cukai ni yang mana? Rebate cukai ni, ni cikgu buat nota sikit. RM400 akan diberikan pengecualian kepada pembayar cukai jika pendapatan bercukai dia tidak melebihi RM35,000. Kan tadi first step tadi awak kira pendapatan bercukai. Kalau tak lebih RM35,000, dia boleh tolak RM400. Tapi kalau lebih tak boleh lah yang tu. Lepas tu jumlah zakat atau fitrah. Macam bulan lepas kan kita nak sambut raya kan. Sebelum raya kita kena keluarkan zakat fitrah kan. So boleh tolak dekat sini. Itulah yang dimaksudkan dengan ribat cukai. Lepas dah settle yang tu, balance yang tinggal itulah cukai pendapatan yang awak kena bayar tiap-tiap tahun. Itu je step dia. Dia detail sikit. Salam cikgu, sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Comel cikgu malam ni. Terima kasih. Halo cikgu. Halo. Okey, sambung. Okey, dalam cukai pendapatan ni juga, kita ada potongan cukai bulanan. Tadi cikgu cakap, cukai pendapatan ni kita kena bayar setahun sekali kan? Siapa yang layak tu setahun sekali bayar. Tapi kalau awak tak mau bayar setahun sekali tu, awak boleh buat potong bulan-bulan. So macam mana nak potong bulan-bulan tu? Nanti dia akan kira detail lah. Tapi dekat sini ada dua kategori. Kalaulah cukai yang perlu dibayar tu lebih besar daripada yang awak potong bulan-bulan tu, maksudnya tu cukup. Selebihnya tu awak kena bayar dekat LHDN. Kategori kedua, kalau lebih. Yang kita bayar tu lebih daripada yang sepatutnya, nanti LHDN akan transfer balance tu masuk dalam akaun bank awak. Okay. Settle untuk cukai pendapatan. Next, cukai jalan. Cukai jalan ni, siapa yang ada kereta, motor, yang kenderaan yang berjalan atas jalan raya tu, kena bayar cukai jalan. Cukai jalan ni dikira berdasarkan kapasiti enjin. Berapa cc motor awak, berapa cc kereta awak, berapa cc van awak, lori ke segalanya tu, berapa cc. Ataupun cukai jalan ni kita panggil road tax. Nanti kalau kena tahan dengan polis, boleh tanya kan, ada road tax tak? Mana tengok. Road tax tu lah kita panggil cukai jalan. Okay. So dia bayar tu tengok kapasiti enjin berapa cc, rujuk jadual cukai jalan juga. Bayar kat siapa? Bayar kat JPJ. Macam mana contoh cukai jalan tu? Ni macam ni. Yang ni kalau geng siapa naik motor. Thank you, Mok Tun. Okay. Lepas tu ni kalau siapa naik kereta. Tapi geng Semenanjung Malaysia. Yang ni geng siapa yang naik kereta belah Sabah Sarawak.
Dia macam tu. Okay, dia ada kategori-kategori dia untuk cukai jalan. Tengok dekat jadual ni berapa sisi, kena banyak berapa. Macam tu je, simple. Okay. Hai cikgu, hai. Okay, lepas tu kita juga ada cukai pintu. Cukai pintu ni kira berapa pintu kat rumah abang awak ke? Tak. Cukai pintu ni dikenakan kepada semua pegangan atau harta tanah. Maksudnya kalau awak ada rumah, ada kedai ke apa ke macam tu, kita kena bayar cukai pintu. Kenapa? Kita kena bayar dekat Majlis Pembedaran atau Majlis Daerah. Sebenarnya cukai pintu ni lah yang digunakan untuk macam yang tu, yang kutip sampah, duk mai setiap hari Selasa, Selasa, Khamis, Ahad tu. Yang tu pun Majlis Bandaran buat lah. So, apa aktiviti yang Majlis Bandaran buat kat kita tu, nak repair longkang ke, potong rumput ke tu, itulah hasil daripada kita bayar cukai pintu. Okay? Macam mana nak kira cukai pintu tu? Kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Nilai tahunan ni selalunya soalan akan bagi direct. Tapi kalau kita sewa rumah orang, anggaran sewa rumah tu darab 12, dapatlah nilai tahunan. Okay, ni pun simple je. Okay, next. Cukai tanah. Thank you, Miss Bell. Cikgu kena cakap banyak tajuk ni. Kena explain dulu. Okay, untuk cukai tanah pun very simple. Cukai tanah ni siapa yang ada tanah lah. Awak ada tanah kebun ke, awak ada tanah pokok getah ke, awak ada tanah perusahaan ke, tanah bangunan ke, segala tanah-tanah tu kena bayar cukai. Macam mana nak bayar? Bayar dekat Pejabat Tanah dan Galian. Cara nak kira dia, kadar cukai untuk setiap unit keluasan darab dengan jumlah luas. Yang ni pun dia akan bagi kat soalan spesifik. Senang je, darab je. Okay. Last kali, cukai jualan dan perkhidmatan. Cukai jualan ni, kalau kita jual barang. Bukan macam kita beli botol, lepas tu kita jual ke orang. Itu bukan. Cukai jualan ni selalunya orang yang mengeluarkan produk tersebut. Yang tu kita panggil cukai jualan. Dia kena bayar. Ataupun cukai perkhidmatan. Cukai perkhidmatan ni macam biasalah. Kita pergi makan kat restoran ke, kita beli barang kat pasar raya ke, dekat bawah tu ada tulis 6%. Yang tu cukai perkhidmatan. Ataupun dulu kita panggil SST tu. Yang tu lah. Cukai perkhidmatan. Bayar kat siapa? Ni, bayar dekat Jabatan Custom Diraja Malaysia. Macam barang-barang daripada luar negara nak masuk tu kan. Custom akan check dulu. Barang-barang ni nak kena cukai ke tak? Itulah. Okay. Siap. Itulah sebut sikit cukai-cukai yang telah terlibat dalam Form 5 bab 4 ni. Doakan saya cikgu bulan depan exam pertengahan tahun. Seram. Berapa hari je lagi nak masuk bulan 5 ni. InsyaAllah all the best. Habis pukul berapa? Saya start pukul 11 sampai pukul 12. Untuk malam ni. Ni akaun lain ke? Bukan dekat fast track ke? Dia dua. Hari Selasa dengan Rabu dekat akaun fast track. Khamis dengan Jumaat akaun ni. Kat SPM Straight A Plus. Amin insyaAllah. Okay, siapa yang first time masuk jadual saya? Masuk live saya ni. Awak heran kan? Hari tu live dekat sana. Ni live kat sini. Ni jadual saya. Setiap minggu, saya ada buat live 4 hari. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Hari Selasa dengan Rabu, Form 4, saya buat dekat TikTok Fast Track Academy. Hari Khamis dengan Jumaat, pukul 11 untuk Form 5, saya buat kat TikTok ni. Sebab tu awak tengok sana ada, sini ada. Okay. Tips jawab paper mat cikgu. Jangan lupa kalkulator. Alright, okay. Jom kita cuba soalan untuk hari ni. Soalan yang ke-11. Minggu lepas kita dah settle soalan 1 sampai 10 kan? Hari ni sambung soalan 11. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Mastura memiliki sebuah banglo di Bandaraya Seremban. Nilai tahunannya ialah RM8,420 dengan kadar cukai pintu ialah 6.5%.
Hitung cukai pintu yang perlu dibayar kepada Majlis Bandaran Seremban bagi setiap setengah tahun. 8420 darab 6.5% kan? Betul. Tapi, ada tapi. Dia kata nak setengah tahun je. Yang kita kira tu untuk 1 tahun. Kalau nak setengah tahun, kena divide by 2. Okay. Okay, ni cukai pintu. Jom tengok Sat, nota cukai pintu tadi. Ni. Nota untuk cukai pintu tadi, kadar cukai pintu darab nilai tahunan. So, kadar cukai pintu dia dah bagi dah. Nilai tahunan pun dia dah bagi dah. Basically, kita darab je lah. Awak tekan kalkulator 8420 darab 6.5%. Ataupun 6.5% pun boleh. Okay, awak akan dapat jawapan. Lepas tu, dia kata untuk setengah tahun je. So, dapat jawapan sekejap lagi. Jangan lupa bahagi dengan 2. Baru dapat jawapan. Betul. So, jawapan awak adalah B. Dapat tak? Tekan kalkulator terus je. Yang ni simple. Sebab cukai pintu simple. Cukai pendapatan je detail sikit. Darab 6.5% bahagi 2. 273.65 sen. Betul? B. Darab dengan 6/12 boleh kan? Boleh je. 6/12, 1/2 sama. Cukai NKT tu apa? Cukai pintu tu apa? Alah, awak lambat sikit je. Saya baru explain tadi. Okay. Nanti awak boleh tengok buku teks ada. Okay, next. Soalan nombor 12. Okay. Hamdan memiliki sebuah rumah dengan keluasan tanah dia 540 meter persegi. Kadar cukai tanah yang dikenakan adalah 41 sen bagi setiap meter persegi. Okay, tengok unit dia sama. 540 meter, 41 sen ni untuk setiap meter. Okay, unit sama, comel dah. Okay, hitung cukai tanah tahunan yang dibayar oleh Hamdan untuk setahun lah. Okay, so cukai tanah. Ni, cukai tanah. Apa kita kena buat? Ni, cukai tanah sama dengan kadar untuk satu unit darab dengan jumlah luas. Kadar 41 sen. Darab je. This one very direct. Awak darab terus je. 41 sen darab 540. Terus dapat jawapan. Dapat berapa? 0.41. Saya dapat daun. Dapat tak? RM221.40. Yang ni senang je, darab je. Cukai tanah senang. Cukai pintu senang. Cukai-cukai lain tu semua senang. Cukai pendapatan je. Kena extra effort sikit. Dia kena detail sikit. D, betul? Kat sini easy. Nanti exam jadi blur. Sebab sorang-sorang. Sebab tu lah kena rajin buat study group. Okay, next. Alamak, ni soalan ni panjang lah. Cikgu bagi kecil sikit lah. Sebab soalan dia panjang. Panjang ke bawah. Okay. Simon dan isterinya makan malam di sebuah restoran. Mereka memesan, ni maklumat ni. Sepinggan nasi goreng, sepinggan mi goreng, 2 ketul ayam goreng, 2 cawan teh hijau. Okay, dia order-order ni. Ni kalau order-order ni mesti cukai pendapatan ni. Cukai pendapatan, cukai perkhidmatan. Okay. So, dia dah bagi dah semua tu. Harga pun dia dah bagi dah. Soalan tanya, diberi restoran itu mengenakan 6% cukai perkhidmatan. Hitung bil makan malam mereka. Bila dia cakap bil, maksudnya kena bayar semua sekali berapa? Makan apa?
Minum apa sekali dengan cukai perkhidmatan sekali berapa? Tambah semua sekali, berapa dia kena bayar? Okay. Jom kita kira. Kod-kod lah nanti kita jadi cashier ke. Kan ni ramai yang dah habis SPM kan. Sementara apa? Nak tunggu masuk sambung belajar. Awak buat part time. Kerja dekat kedai makan ke. Jom kita kira. Kita kira order pakcik ni. Pakcik Simon. Okay, let's go. Okay, first. Dia makan sepinggan nasi goreng. Satu pinggan nasi goreng RM7.50. Lepas tu sepinggan mi goreng RM7.50. 2 ketul ayam goreng. Ayam goreng RM5 seketul. Kalau dua ketul RM10. Weh, mahal ya ayam dia. Lepas tu 2 cawan teh hijau. Satu RM3.20. Kalau 2 jadi RM6.40. Okay. Ni order dia. Tambah semua. Awak dapat RM7.50. Okay. RM31.40. Betul. Yang ni yang dia order sahaja. Lepas tu, dia makan dekat restoran. Kalau makan kat restoran, akan dikenakan 6% cukai. Maksudnya kena tambah. Ni tambah 6% darab dengan yang ni. RM31.40. Sorry ya, cikgu tulis sengit pula. Okay, ni tambah dengan 6% darab ni. Dapat jawapan terus. Awak akan dapat 32 56. Kenapa saya dapat RM33? Saya dapat C. Mana awak dapat tu? Sampai RM56. Mahal betul dia punya cukai pendapatan dia. Cukai perkhidmatan dia. Makan RM31 je. Cukai sampai RM20 tadi. Saya tak nak pergi kedai dia. Boycott kedai dia. Kedai dia mahal. Okay, so awak akan dapat jawapan dia C. Okay. Berapa yang dia makan? Kira dulu. Lepas tu tambah dengan 6% daripada harga yang dia makan tu. Siap. Kalau awak beli barang dekat pasar raya pun macam ni lah kira dia. Sebab dia ada 6%. Okay. Macam tu pengiraan dia. Cikgu. Okay. Kenapa cikgu tunjuk ni? Sebab kadang-kadang awak pergi makan dengan kawan-kawan kan? Bila banyak pergi makan dengan kawan-kawan, lepas tu nanti nak bayar dekat kawan awak contoh. Weh, hang bayar dulu. Saya kami bayar kat hang. Bila awak nak bayar kat dia tu, jangan bayar harga makan saja. Bayar sekali dengan cukai. Contohlah, awak makan nasi goreng saja. RM7.50. Termasuk cukai. Tambah 6%. Darab dengan RM7.50. Yang ni baru jadi harga awak kena bayar kat kawan awak. Macam tu. Jangan, dia tolong bayar semua, tiba-tiba awak bayar harga nasi je. Harga cukai tak bayar. Awak kena bayar juga harga cukai based on berapa yang awak. Macam tu kira dia kalau kawan tolong bayar. Bukan bayar macam tu je. Habis tu cukai, kawan awak cover semua. Kesian dia. Okay. Next, soalan seterusnya. Nombor 14. Okay. Cikgu ada ajar bab matrix tak? Dah habis dah. Kalau kawan sidang cikgu, putus kawan. Okay, soalan 14. Harga jualan bagi sebuah peralatan elektrik adalah RM249.10. Jika kadar cukai jualan dikenakan 6%, hitung harga asal peralatan itu. Okay, faham tak soalan ni? Dia kata,
harga jualan tu dah termasuk cukai. Kalau cikgu tanya harga asal tanpa cukai, macam mana nak kira? Ha, cepat. Come on. Yang tu RM249.10 tu adalah harga termasuk cukai, 6%. Tapi kalau soalan tanya harga asal tanpa cukai, macam mana nak kira? Bahagi 6%. Okay, jom kita tengok. Okay, kalau kita nak kira harga termasuk harga cukai, ataupun kita tulis harga jualan lah. Okay, harga jualan ni cikgu explain secara teori dulu. Harga jualan sama dengan harga barang tambah 6% darab harga barang. Macam ni. Okay. Sekarang dia bagi dekat kita adalah harga jualan. Dia dah bagi dah kat sini. 249.10 sen. Harga barang tak tahu. Yang ni yang kita nak cari. Lepas tu 6% daripada harga barang tak tahu juga. Macam mana nak kira ni? Tak boleh ni pakai formula ni. Tak boleh. Bahagi 6%. Betul ke? Tolak 6%. Tapi dia tak boleh tolak 6% je. Dia kena tolak 6% darab harga asal. Tapi harga asal kita tak tahu. Macam mana kita nak buat? Okay, cikgu bagi clue kat awak. Guna konsep percentage. Tu clue dia. Harga darab 6 tolak harga jual. 6,100. Woi, mahalnya. Darab 106%. Okey. Pandai. Okey, betul. Okey, kawan awak tadi ada bagi tahu. Okey. Kenapa cikgu cakap guna konsep peratus? Okey. Sebab macam ni. Disebabkan kita tak tahu harga asal berapa. Kita, kalau harga barang, kita ambil dia 100%. Harga asal ni 100%. Kita guna konsep peratus. Lepas tu kena banyak pula harga cukai 6%. So, sekarang dah jadi 106%. 106% ni adalah harga jualan lah. Sebab apa? Harga barang 100%, harga cukai 6%. So, secara overallnya dalam percentage, overall dia 106% lah. Okay. Kita nak tahu harga asal. Kalau kita nak cari harga asal, jawapan dia B kan? Ya, betul-betul. Jawapan dia B. Pandai. Okay. So, kalau kita nak tahu harga asal, macam mana kita nak buat ni? 6, macam ni. Sat. Betul. Saya tahu awak tahu nak kira macam mana. Cuma yang ni saya nak explain secara teori dia. 106% ni bersamaan dengan RM249.10. Apa maksud 106%? Kita juga boleh tulis macam ni. 106%. Kan? Okay. So, kalau kita nak cari nilai tersebut, kita pindah. 100 pindah pergi sana, dia akan jadi darab 100. 106 pindah mai sini, dia akan jadi bahagi 106. So, tekan kalkulator yang ni. RM249.10 darab 100 bahagi 106. Awak dapat jawapan ni. Ini kalau kita guna konsep percentage. Bila kita tak tahu harga asal. Okay, dapat tak? 249.10 darab 100 bahagi 106. Dapat? Faham? Sebelum ni main congak je kan?
cakap, betul lah cikgu. Kenapa 106? Sebab harga asal 100%. Cukai 6%. Tambah. Jadilah 106%. Okay. Cikgu kalau cara lain macam kita belajar sekolah rendah dulu tu. Tapi dia panjang sikit lah cara tu. Maksudnya harga asal darab dengan 6% dapat harga jualan. Lepas tu kalau nak harga asal, kena pindah-pindah-pindah tu. Dia panjang sikit cara tu. Okay, boleh je. Nak guna logik pun boleh. Lagipun ni kan soalan objektif. No problem. Okay, kalau subjektif tu yang kena buat jalan kerja sikit. Okay. Soalan nombor 15. Jumlah pendapatan bercukai bagi Susan adalah RM48,260. RM125 dipotong daripada gaji bulanan untuk PCB. Hitung baki bayaran cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Susan. Okey, yang ni macam mana? Ding, 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 ding. Apa ni soalan tadi tak habis lagi. Cikgu, saya student film maths. Macam mana nak pula nak score kredit? Nak score kredit apa? Lepas tu dapat jawapan tolak. Cikgu, kalau darab dulu, darab dengan 6%. Lepas tu, harga asal tolak. Betul. Tapi kita tak tahu harga asal kan? Sebab tu kita tak boleh buat macam tu tadi tu. Sebab kita memang nak cari harga asal. Okay. Dah, boleh kita proceed soalan ni? Ke tak habis lagi? Eh. Salah, stop. Awak punya tu salah. Saya explain sana. Saya ikut AB jap. Tak, saya ni student film maths. So, macam mana nak score C+ dalam maths? Oh, awak tanya macam mana nak dapat kredit for maths lah. Okay. So, basically maths ni, awak bila kalau for SPM kalau for SPM, awak choose a very score topic, which is topik apa yang confirm masuk SPM. And then awak score that topic. Nak dibandingkan awak nak cover all the topic. Itu kalau nak kredit je lah. Okay. Cikgu buat latihan ni ke? Ya, sedang. Saya lupa PCB tu apa cikgu. Okay, PCB ni adalah potongan cukai bulanan. Okay, yang ni untuk cukai pendapatan. Jom kita tengok nota Sat. Cukai pendapatan atas sekali. Okay. Cukai pendapatan kita kena bayar tiap-tiap tahun. Okay, tapi kalau siapa tak mau rasa macam terbeban, setahun tu nak kena bayar, banyak yo. Padahal kita bayar sekali je setahun. So, dia juga boleh buat potongan cukai bulanan. Ni yang bawah ni cikgu tulis warna biru tu. Okay, potongan cukai bulanan. Kalau kita kena bayar setahun sekali kan? Tapi, kalau awak nak bayar bulan-bulan siap-siap pun boleh. Maksudnya setiap bulan dia potong sikit. Cukup setahun. Dah habis dah cukai yang awak sepatutnya bayar untuk tahun ni tu. So, tak adalah terasa terbeban sangat bila nak bayar seketul tu pun. Itu function kita buat PCB. Potongan cukai bulanan. Okay. So, untuk potongan cukai bulanan ni macam mana kira ni? Okay, basically, cukai yang sepatut awak kena bayar tu, yang kita kira dekat atas tadi tu, cukai pendapatan tu, itulah yang kita kena bayar. Bila kita kira-kira tadi tu, alamak, cukai yang kita kena bayar ni lagi banyak. Ni, cukai yang kita kena bayar tu lagi banyak daripada potongan cukai bulanan yang kita buat tiap-tiap bulan tu. Maksudnya, tak cukup lah awak bayar. Bila tak cukup, awak kena bayar dekat LHDN yang selebihnya. Macam tu. Okay. Tapi, kalau yang awak bayar tu, alamak, dah potong tiap-tiap bulan tu kan. Bila awak kira balik, alamak, dah transfer, dah terlebih-lebih dah ni. Potongan cukai bulanan tu dah lebih lah daripada yang sepatutnya kita bayar tahun tu. So, bila dah terlebih-terlebih tu, LHDN akan transfer yang selebihnya tu ke dalam akaun bank awak. Okay. Macam mana nak buat? Tolak je dengan sepatutnya. Okay. So, jom kita tengok soalan tadi. Okay.
Jumlah pendapatan bercukai untuk Susan adalah RM88,260. Okey, yang ni adakah ini cukai pendapatan? Tidak. This one dia dah bagi tahu dah. Alamak, sorry. Ini adalah pendapatan bercukai. Bukan cukai pendapatan. Cukai pendapatan dan pendapatan bercukai adalah dua benda yang berbeza. Okay. Pendapatan bercukai ni adalah first step yang kita kira tadi. Sorry. First step yang kita kira ni. Ni. Pendapatan bercukai. So, pendapatan bercukai tu dia dah tolong kira dah kat kita. Okay, settle. Step kedua, kena rujuk jadual cukai pendapatan. Macam mana nak rujuk cukai pendapatan ni? Tengok nilai cukai pendapatan bercukai yang dia bagi tu. 48260. Okay, 48620 ni kena tengok dekat jadual cukai pendapatan. Mana jadual cukai pendapatan ni? Saya scroll. Okay. Ni. Cukai pendapatan individu. Jadual ni akan diberi. Tak usah duk risau. So, berapa tadi dia bagi pendapatan bercukai kat kita iaitu RM48,260. Tengok. Yang mana satu? 48,048. Ni dekat sini. Di antara 35,000 sampai 50,000. Dekat sini lah jadual dia. So, dia kena bayar berapa ni? Untuk nilai 35,000 pertama, dia kena bayar RM600. Okay. Yang selebihnya tu, dia kira sebagai 8%. So, macam mana nak kira ni? Okay, so first, dia kena bayar RM600 ni, RM600. Selebihnya. Selebihnya tu berapa? Selebihnya tu ambil berapa yang dia ada tadi tu? 48,260 tolak 35,000 yang pertama. Barulah kita tahu dia lebih berapa. Yang lebih berapa ni? Yang kena darab dengan 8%. Kira Ustaz, awak dapatlah inilah nilai cukai pendapatan dia. Cuba kira. 600 tambah dalam kurungan ni tolak ni darab dengan 8%. Dapat berapa? Cuba. Kebah kaki pula duduk lama sangat. 600 tambah kurungan 48,260 tolak 35,000 darab dengan 8%. 1660 sen. Betul? Okey, sama saya dapat juga. Okey, so awak akan dapat RM1,660.80. Okey, ini cukai yang awak kena bayar. Okey, jom patah balik soalan tadi. Okey, dia kata untuk PCB tiap-tiap bulan tu kan PCB tu potongan cukai bulanan RM125 untuk setiap bulan. Kalau setahun dia dah potong berapa? Jom kita kira Ustaz. Ni untuk PCB 12 sebab setahun ada 12 bulan darab dengan RM125. Awak dapat berapa? 1,500. Kan? Okey. Kenapa kita kena kira ni? Sebab kita nak bandingkan nilai yang kita dah bayar tadi. Okey, tadi cukai pendapatan yang kita kira tadi, cukai pendapatan yang sepatutnya kita kena bayar tadi ialah RM1,660.80. Potongan cukai bulanan kita baru bayar RM1,500. Tak cukup. Tak cukup berapa?
Macam mana nak tahu cukup berapa? Tolak lah. Ni. Ni tolak ni. So kita tahulah tak cukup berapa. Betul. Pandai. RM160.80. Itu function kita kira PCB, potongan cukai bulanan. Kalau lebih, dia bagi ke awak. Bagi berapa, tolak juga. Kalau tak cukup, kita kena banyak. Banyak berapa? Tolak. Macam tu juga. Sama je step dia. Okay? Siap. Okay. Susan kena bayar kat mana kalau tak cukup? Kalau tak cukup, kita kena pergi bayar dekat LHDN. Cukai pendapatan kena bayar dekat LHDN. Macam mana boleh tak cukup Sepatutnya 1 tahun dia kena bayar RM1,660. Tapi dia bayar RM125 setiap bulan. Kalau cukup setahun baru RM1,500. Ada lagi 100 lebih tak cukup. Pergi bayar ke LHDN. Macam tu. Okay? Berapa tahun hutang ni cikgu? Berapa tahun hutang ni? Ni bukan hutang. Cukai pendapatan, dia kena bayar setiap tahun. Okey. Cukai pendapatan. Maksudnya selagi kita bekerja, selagi kita ada pendapatan, kalau pendapatan tahunan kita tu melebihi nilai yang sepatutnya yang dah ditetapkan oleh LHDN, kita kena bayar lah. Saya tak ingat lah berapa tahun dia punya minimum tu. Kalau kita kurang daripada nilai tu, kita tak payah bayar lagi. Macam tu. Okey, kalau kita dah lebih daripada nilai tersebut, tiap-tiap tahun kena bayar lah. Macam tu. Cukai tu dia sendiri bayar ke jumlah tu dia tentukan? Kita kena kira. Selalunya kita yang akan kira exact tu macam tu. Ke LHDM dah kira siap-siap? Okey. Selalunya dia tengok kita lah kira. Kita kira, LHDM pun kira juga. So nanti tengok tally tak tally. So barulah kita boleh argue anything happen. Ngantuk? Alah. Sikit je. Okey. Soalan objektif settle. Soalan kertas 1 dan now kita nak masuk kertas 2, soalan subjektif. Soalan yang pertama. Nampak kan? Audit sendiri ya cikgu. Barulah. Kita ni serba boleh. Kita kira tu boleh kira ni. Barulah kita tak kena tipu bila kita pandai kan? Kalau dia kata, awak kena bayar RM1,000, awak pun bayar RM1,000. Awak tak tengok pun. RM1,000 tu bayar sebab apa? Kalau dia kata RM2,000, awak pun bayar RM2,000. Kalau tiba-tiba dia suruh awak bayar RM10,000, awak pun bayar RM10,000. Senang betul awak kena tipu. That's why lah kita kena pandai. Macam mana dah dapat soalan ni cikgu? Soalan ni saya beli buku kat kedai. Saya scan, masuk komputer. Sebab saya nak tulis kat skrin. Okay. Pergi je beli kat kedai buku. Kedai mana-mana pun boleh. Buku latihan je. Buku latihan topical. Maksudnya each chapter. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Kertas 2 bahagian A. Soalan 1. Jadual di bawah menunjukkan jumlah pendapatan tahunan, jumlah pengecualian cukai dan jumlah pelepasan cukai bagi ketiga orang pekerja. Azman. Pendapatan tahunan dia RM56,240. Pengecualian cukai this one. Jumlah pelepasan this one. Pohlin dengan Runjit. Ni tiga-tiga ni lah. Okay, soalan dia. Siapakah yang layak mendapat rebate cukai RM400? Justifikasikan jawapan anda. Macam mana kita nak kira? Macam mana kita nak tentukan siapa yang layak dapat rebate cukai RM400 ni dengan tak layak? Macam mana? Cepat. Bukan semua orang layak dapat rebate RM400 ni. Siapa yang layak? Tengok nota balik. Tu. Rebate cukai. Step yang ketiga tu. Rebate cukai. Siapa yang layak dapat RM400 tu? Jika. Ni. RM400 diberikan kepada pembayar cukai jika pendapatan bercukai dia tidak melebihi RM35,000. Kalau lebih, tak dapat. Kalau kurang daripada RM35,000, okey dapat RM400 tu. Okey.
Daripada pendapatan bercukai. Macam mana nak kira pendapatan bercukai? Ni formula tadi. Pendapatan bercukai bersama dengan jumlah pendapatan, tolak pengecualian tunai, tolak pelepasan cukai. Jom kembali kepada soalan tadi. Jumlah pendapatan dah bagi tahu, pengecualian tunai dah bagi tahu, pelepasan cukai pun dah bagi tahu. Tolak je lah. Ambil ni, tolak ni, tolak ni, dapat berapa? Ni, tolak ni, dapat berapa? Kira setiap orang. Siapa yang kurang 35,000, layak 400. Formula diberi ke cikgu. If I'm not mistaken, formula cukai pendapatan je diberi. Yang lain tak? Maaf mengganggu, cikgu. Kadang-kadang saya buat soalan mat salah. Tapi saya belajar macam mana nak dapat jawab. Boleh improve mat. Kalau kita salah, kita cari buku latihan yang ada skema jawapan lengkap. Bila awak cari buku latihan topikal, awak cuba tengok dekat skema jawapan tu. Skema jawapan tu dia tulis step by step ke? Dia tulis jawapan je. Jawapan nombor 1 A, jawapan nombor 2 B. Jangan mencari buku macam tu. Cari yang skema jawapan dia tu detail sikit. Baru awak tahu, sebab ni tadi aku salah. Macam tu. Awak boleh kira macam tu. Okay? Okay. Pauline tak dapat debate. Azman dapat. Azman dengan Ranjit dapat. Okay. So, bila kita tolak tadi, Azman dengan Ranjit dapat betul? Okay, jawapan dia ialah Azman dan Ranjit layak mendapat. Salin lah ayat ni. Azman dan Ranjit layak mendapat rebate cukai sebanyak RM400. Sebab? Sebab apa? Sebab tadi. Kerana. Yes, kerana kurang daripada 35,000. Bagi tahu je lah. Kerana. Apa yang kurang 35 itu? Pendapatan bercukai. Yes. Kerana pendapatan mereka. Pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai mereka kurang RM35,000. Siap. Macam tu. Gaji. Bukan gaji. Bukan jumlah pendapatan. Salah. Pendapatan bercukai. Ni memang ayat dia. Pendapatan bercukai. Okay. Bukan cukai pendapatan. Salah. Pendapatan bercukai. Okay. Bukan tambah tolak. Ni, tolak ni, tolak ni. Baru dapat pendapatan bercukai. Okay. Dia bagi kat sini 4 markah cikgu. Takkan kita tulis ni je. Awak tulislah solution awak kira tadi tu. Okay. Maksudnya, dekat jalan kerja kat bawah ni, first awak kira lah Azman. Sama dengan 56,240 tolak 1,400 tolak 20,650 dapat berapa? Lepas tu Pauline pun sama buat macam tu. Lepas tu Ranjit buat sama macam tu. Dah siap ni, baru conclusion dia. Kena tulis kan? Kenalah tulis. Berbaloi dia nak bagi 4 markah, awak tulis 1 ayat je. Ingat, konsep bila kita nak jawab soalan tu tengok markah. Make sure apa yang awak tulis tu berbaloi dengan markah. 1 ayat, 5 markah. Tak berbaloi. Macam tu. Okay? Siap. Okay. Next. Soalan nombor 2. Masih lagi soalan kertas 2 bahagian A. Jadual di bawah menunjukkan 2 buah kereta persendirian dengan kapasiti enjin masing-masing. Ni nak cukai jalan pula ni, road tax. Okay. Kereta P 1996cc
Kereta Q 1799 cc. Hitung jumlah cukai jalan, road tax lah, bagi dua buah kereta itu jika kereta itu didaftarkan di Sarawak ataupun di Terengganu. Kita kira dulu yang kat Sarawak. Kenapa kita tahu dia daftar kereta kat mana? Sebab cukai jalan berbeza untuk negeri Semenanjung dengan Sabah Sarawak. So untuk A, kita kena tengok jadual Sabah Sarawak punya. Untuk B, kena tengok jadual Terengganu. Terengganu untuk Semenanjung, sorry. So macam mana kita kira A dulu lah. A, cikgu buat warna merah Cukai, hitung jumlah So kita kira dua-dua. Cukai jalan, kita kira dulu untuk P. Lepas tu sekali kita kira cukai jalan untuk Q. Apa formula cukai jalan? Tengok jadual terus je. Okay, 1996, 1996, 1799. Okay. Okay, yang ni cukai pendapatan. Bawah sikit. Ni cukai motor. Cukai kereta. Ni. Wait, terlepas. This one. Cukai jalan kereta persendirian Semenanjung Malaysia. Terengganu tu Semenanjung lah. Okay. So, untuk kereta P tadi tu, 1996 kan tadi kan? 1996. 1996, ni kategori yang ni. Untuk kereta P, so dia kena bayar RM280. Okay. Tapi, lebih daripada tu, kena bayar 50 sen. Bagi setiap sisi yang lebih. Macam tu. Jadual tu memang ada kasih yang cikgu. Ya. Jadual-jadual semua ni memang dia akan bagi dekat soalan. Kalau lah exam awak, dia keluar pasal cukai jalan dengan cukai raita. Dia bagilah jadual cukai jalan dengan cukai raita. Dia memang akan bagi. Okay. Okay. So macam mana nak kira yang ni? Cara pengiraan dia, first, untuk P ambil dulu RM280 tambah selebihnya. Selebihnya tu berapa? Dia kan tadi 1996. Dia kata kalau lebih 1,800. Tolak 1,800. Yang selebihnya ni baru darabkan dengan 50 sen. Tekan kalkulator dapat berapa untuk P? CC dia bagi 1996. Ni untuk motor untuk kereta P tadi dia bagi 1996. Okay. So untuk P dapat berapa? Sorry, salah lah. Yang ni kita kira Semenanjung. Tak apalah, kita kira Semenanjung dulu lah. Dah lalang Semenanjung. Kita kira Semenanjung dulu lah. Salah lah pula. Ni kita kira Semenanjung dulu. Untuk P, 280. Ni, dapat berapa kira Sat? Ding, 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 ding. RM378, betul? Awak akan dapat RM378 untuk P. Okay, untuk kereta Q, ni kita kira Semenanjung dulu lah. Cikgu terbalik. Sepatutnya kira Sarawak dulu, tapi kita tersilap. Terengganu dulu lah. Ini. Ni B dulu. Okay. Q 1799. 1799. 1799 pun dekat sini juga. Bukan. 1799 sini. Kena bayar 200. Selebihnya 40 sen. Kalau lebih 16. So, lupa dah. 1799. Okay. First kena bayar 200. Selebihnya 1799 tolak 1600 darab dengan 40 sen.
Berapa untuk Q? 200 tambah 279 ringgit 60 sen. Betul? Disebabkan soalan tanya jumlah tadi, awak total up je these two. Tambah dua ni. Tambah 378 tadi. Dapatlah 657 ringgit 60 sen. Okey, yang ni untuk Semenanjung. Okey, ni untuk Semenanjung dulu. So, apa yang kita kira ni tadi ni, yang cikgu tulis kat sana tadi tu, yang Semenanjung dulu. Kita buat soalan B dulu tadi tu. B, Semenanjung, settle. Jawapan tadi, 2 markah. Okay, next. Sekarang kita nak kira untuk Sarawak pula. Okay. Okay. Turun bawah. Tek, 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 tek. Bila dia daftar kat Sarawak, dia kena tengok cukai jalan dekat Sabah Sarawak. Okay, yang pertama tadi, P, dia adalah 1996. 1996 sini. RM224. Selebihnya 25 sen. Macam mana kira tadi? Sama macam tadi. RM224 tambah 1996 tolak 1800. Sebab kita nak tahu lebih berapa. Lebih berapa ni? Darab dengan 25 sen. Tak? Dapat berapa? Cikgu, kenapa Sabah Sarawak murah? Sebab jalan tak serenggarakan. Astaghfirullahaladzim. Yang tu saya tak pastilah. Saya takut nak sebut. Yang tu melibatkan negara. Okay. Yang ni untuk P. Untuk Q tadi. 1799. 1799. Sini. RM160. Tambah 1799 tolak 1600. Nak tahu lebih berapa? Yang lebih tu darab dengan 32 sen. Dapat berapa? Kejap lagi kita nak total up both answer. 273. 273 tu yang mana? Yang atas ke bawah? P ke Q? P, okay. P tadi 273. Q? Q ni ada sen-sen ni. 160 tambah 1799 tolak 1600 darab dengan 32 sen. RM223.68, betul? Tambah dua-dua jawapan ni. Dapatlah jumlah 496. 68 sen. Inilah jawapan dia. Sebab dia nak jumlah. Dah siap. Okay. Cikgu, saya baru masuk. Kenapa mana dapat 199? Dekat soalan. Soalan ni nampak ni dia bagi tahu. Kereta Q 1799 cc. Ni. So, kalau untuk cukai kereta road tag, kita kena tengok jadual. Apa yang nak tengok jadual tu? Tengok dia punya cc, capacity engine ni berapa. Kalau capacity engine dia bagi yang ni, tengoklah yang ni dekat jadual up tu. Jadual cukai jalan. Hati-hati, jangan tersilap jadual. Sebab untuk cukai jalan, dia ada beza Semenanjung dengan Sabah Sarawak. So, kalau awak salah, Astaghfirullahalazim. Cikgu, next. Dah pukul 12 dah, cukup. Next ni esok kita sambung soalan 3. Ini cukai tanah.
Okay. Dah pukul 12 dah. Sudah. Okay. So, esok kita ada live lagi sekali. Kita sambung soalan 3 ni dan seterusnya. Alright. Ni jadual live saya. Cukup sejam je. Awak tak payah lebih. Lebih sejam je. Awak mulalah. Cikgu ngantuk. Cikgu. Nak pergi tandas. Cikgu. Tapi habis je live. Main telefon sampai 2-3 pagi. Ingat saya tak tahu tak? Biasalah tu. Bila kita belajar, dia rasa penat. Penat otak. Bila kita main, okey je. Sama lah. Cikgu pun sama je. Alright, okay. So, hari ni settle. Esok hari Jumaat pukul 11 malam untuk tingkatan 5 dekat TikTok Yana Fast Track juga. Okay? Kita sambung soalan tadi. Kertas 2 bahagian A. Kertas 2 bahagian A. Untuk cukai. Dah siap. Kenapa macam tu cikgu? Biasalah tu. Sebab bila kita belajar, otak kita bekerja keras. Ni. Tapi bila kita main, otak kita bersantai. Sebab tu, dia tak ni. Cikgu cuba suggest buku latihan ada jawapan dengan jalan kerja. Ni yang macam saya guna ni. Dia awak kena cari. Tengok juga, saya kalau pergi kedai buku, saya betapa saya duduk bersila dekat kedai buku tu. Sebab saya nak tengok dia punya latihan tu. Yang buku saya guna sekarang ni, buku ni saya dah beli lama. Yang ni saya tulis yang saya beli tau. Saya tidak disponsor atau apa-apa. Ini memang saya beli sendiri je. Okay. Yang ni yang buku yang saya guna. Ni keluaran Cemerlang. Publisher dia adalah Cemerlang. Buku latihan ni dia latihan topikal. Apa maksud latihan topikal tu? By bab. Bab 1, bab 2. Dia tak campur. Satu set tu semua bab ada dalam tu tak. Yang ni latihan by bab. Okay, tapi buku ni, bila saya check dekat kedai buku, dia tak ada dah keluar edisi ni. Buku yang terbaru, keluaran masih lagi Cemerlang. Cuma tajuk buku dia ubah sikit. Tajuk buku saya check. Ada itu saya letak dekat bag, dekat showcase saya. Sebab saya tolong sampai siap-siap lah. Dia tulis intensif. Yang terbaru dia tukar. Tajuk get ready ni jadi intensif. Practice topical. Tapi konten dia sama, sebiji. Dalam tu, soalan tu, skema jawapan tu, semua sebiji. Cuma dia tukar ni je, version baru sikit. Tapi kan cikgu ada orang suggest kat saya buat kertas percubaan juga. Macam mana kadang-kadang jam juga buat. Okay, awak sekarang tingkatan berapa? Okay, kalau awak dah form 5 dan nak dekat dah SPM, memang disarankan buat kertas percubaan lah. Tapi kalau awak tak strong, any chapter, better buat latihan topikal. Macam tu. Kalau contoh awak form 4, nak buat persediaan untuk SPM nanti tu. So, waktu awak form 4, awal tahun form 5, beli buku topikal dulu. Awak bagi pro dulu setiap bab. Dah tahu dah kelemahan awak kat mana nanti. Baru boleh buat secara set. Soalan set exam tu. Percubaan dan sebagainya. Selalunya kertas percubaan tu memang wajib buat lah. Tapi, kalau awal-awal lagi tu, ni. Tapi kalau awak dah nak SPM dah ni, saya rasa tak sempat dah ni cikgu. Better percubaan terus lah macam tu. Dia kena tengok situasi. Cikgu live kat mana ni? Dekat TikTok. Nampak ni? Hari Selasa dengan hari Rabu, TikTok Fast Track. Hari Khamis dengan Jumaat, TikTok saya. Okay, boleh. Okay dah. So, itu saja. Kita jumpa lagi esok. Esok hari Jumaat, 11 malam, Matematik tingkatan 5 dekat TikTok Yana Fast Track.
Sambung soalan tadi. Form 5 bab 4 tajuk cukai. Okay? Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat